Apakah maksud isi tersurat dan isi tersirat? Bagaimanakah cara untuk menulis pendahuluan dan penutup rumusan? Apakah teknik untuk mencari isi tersurat dalam petikan? Teruskan menonton video ini jika anda ingin mengetahui teknik untuk menulis rumusan A+ dalam peperiksaan SPM. Jom kita mulakan. Semua, nama saya Cikgu Shirley dan selamat datang ke channel Cikgu. Cikgu bukan sahaja mengajar mata pelajaran matematik, tetapi juga bahasa Melayu. Jika ini merupakan kali pertama anda menonton channel Cikgu, ingat tekan subscribe dan notification bell supaya anda tidak ketinggalan. Mari kita lihat teknik untuk menulis rumusan A+ dalam SPM. Dalam dua video cikgu yang lepas, cikgu telah menjelaskan teknik untuk menulis pendahuluan rumusan dan juga teknik untuk menulis penutup rumusan. Dah tonton ke belum? Okey, mari kita ulang kaji balik teknik untuk menulis pendahuluan rumusan. Terdapat beberapa teknik untuk menulis pendahuluan rumusan. Yang pertama ialah baca arahan soalan dengan teliti. Yang kedua ialah gariskan kehendak soalan dan kenal pasti tugasan 1 dan tugasan 2. Yang ketiga ialah tukar kata kunci dalam tugasan 1 menggunakan sinonim. Contohnya, kalau soalan adalah tentang peranan, kita gantikan dengan tanggungjawab, tugas atau fungsi. Kalau soalan adalah tentang faktor, kita boleh gantikan dengan punca atau sebab. Kalau soalan adalah tentang usaha, kita boleh gantikan dengan langkah, cara, tindakan, kaedah atau strategi. Kalau soalan adalah tentang faedah, kita boleh gantikan dengan kebaikan, manfaat atau kepentingan. Kalau soalan adalah tentang kesan, kita boleh gantikan dengan implikasi, impak atau akibat. Kalau soalan adalah tentang ciri, kita boleh gantikan dengan kriteria, sifat atau elemen. Kalau soalan adalah tentang kekurangan, kita boleh gantikan dengan kebincangan, keburukan atau kelemahan. Kalau soalan adalah tentang masalah, kita boleh gantikan dengan kekangan, cabaran, rintangan atau halangan. Kalau soalan adalah tentang tujuan, kita boleh gantikan dengan maklumat atau objektif. Untuk tugasan 2, kita salin bulat-bulat tanpa perlu menukar mana-mana perkataan. Dan jumlah markah untuk pendahuluan rumusan ialah 2 markah. Dalam bahagian rumusan, kita hanya perlu tulis 4 perenggan sahaja. Okay, perenggan pertama ialah perenggan pendahuluan. Jadi, perenggan pendahuluan membawa markah sebanyak 2 markah. Okay, perenggan kedua ialah isi-isi tersurat. Jadi, kita hanya perlu tulis 6 isi tersurat saja dan setiap isi membawa sebanyak 2 markah. Jadi, jumlah markah untuk isi-isi tersurat ialah 12 markah. Okay, perenggan ketiga ialah isi-isi tersirat. Jadi, kita hanya perlu tulis 2 isi tersirat saja dan setiap isi ialah 2 markah. Jadi, jumlah markah bagi isi-isi tersirat ialah 4 markah. Okey, perenggan keempat ialah penutup. Jadi, penutup membawa sebanyak 2 markah. Dan kemudian kita tambah lagi 10 markah untuk markah bahasa. Okey, jadi jumlah markah ini diperuntukkan untuk keseluruhan rumusan ialah 30 markah. Mari kita lihat soalan rumusan dalam SPM 2019. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan cara-cara menarik minat ibu bapa berperan aktif dalam PIBG. Panjangnya rumusan adalah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okay, jadi pertama sekali kita perlu fahami topik utama dalam petikan yang diberikan. Okay, dan topik utama dalam petikan ini ialah PIBG. Bukan PUBG ya. Apakah itu PIBG? PIBG ialah akronim bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan merupakan penubuhan sukarela yang terdiri daripada ibu bapa dan guru-guru untuk membantu sekolah dalam pelbagai jenis aktiviti demi kebaikan anak-anak yang belajar di sesebuah sekolah tersebut. Selain itu, PIBG juga mewujudkan permuafakatan dan merapatkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan guru-guru di sesebuah sekolah berkenaan. Mari kita lihat arahan soalan semula. Okey, jadi dalam arahan soalan kita perlu kenal pasti yang mana ialah tugasan 1 dan tugasan 2.
Okey, tugasan satu ialah peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Dan kita perlu tukar perkataan peranan menggunakan sinonim, iaitu tanggungjawab. Okey, manakala tugasan dua ialah cara-cara menarik minat ibu bapa bergerak aktif dalam PIBG. Okey, yang ni kita perlu saling bulat-bulat saja tanpa menukar mana-mana perkataan dalam frasa ini. Mari kita baca petikan bersama-sama dan cuba cari sebanyak yang boleh isi-isi tersurat yang terdapat dalam petikan. Antara salah satu teknik ialah kita cuba lihat di mana ada penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, di samping itu menunjukkan isi tersurat yang seterusnya. Okey, mari kita baca ya. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ialah entiti utama sesebuah sekolah dan asas penubuhannya termaktub dalam Akta Pendidikan 1961. Ini bukan isi tersurat. Okay, objektif penubuhan PIBG perlulah mendukung visi yang selari dengan dasar-dasar negara seperti falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ini pun bukan isi tersurat. Okay, mari kita sambung. Sehubungan dengan itu, PIBG berfungsi sebagai, ini merupakan isi tersurat yang pertama. Okay, mari kita highlight ya. PIBG berfungsi sebagai wahana yang membolehkan ahli berkongsi maklumat. Okey, setakat sini saja. Okey? Okey, melalui pelbagai medium itu ialah huraian kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat. Okey, namun demikian, pelibatan ibu bapa dalam menjayakan aktiviti PIBG masih rendah. Ini bukan isi tersurat kerana merupakan huraian. Mari kita baca perenggan yang seterusnya. Perlembagaan PIBG menetapkan bahawa keahliannya hendaklah terdiri daripada guru sekolah tersebut dan ibu bapa yang anak mereka menuntut di sekolah itu. Ini bukan isi tersurat. Pihak PIBG perlu mengadakan, ini merupakan isi tersurat yang kedua. Okay, mengadakan program-program yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru. Setakat di sini sahaja. Okay? Kemudian yang mengajar anak mereka tu ialah huraian, kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat ya. Okey, yang mengajak anak mereka untuk menjalinkan ukhuwah antara kedua-dua pihak. Okey, ukhuwah maksudnya ialah hubungan yang rapat ya, menjalin hubungan silaturahim yang rapat ya. Okey, seterusnya ini merupakan penanda wacana yang menunjukkan isi seterusnya. Okey. Okey, PIBG juga dapat merapatkan hubungan sesama ibu bapa demi kebajikan anak-anak mereka. Ini merupakan isi tersurat yang ketiga. Okay. Mereka dapat berjumpa dan bertanya khabar semasa perjumpaan Mesyuarat Agung PIBG dan program gotong royong yang diadakan pada setiap tahun. Ini merupakan huraian, jadi bukan isi tersurat ya. Okay, di samping itu merupakan penanda wacana yang menunjukkan isi seterusnya. Okay, jadi isi tersurat yang seterusnya ialah PIBG juga boleh menjadi perantara pihak tertentu dengan pihak sekolah. Okay, misalnya, ini merupakan contoh dan bukan isi tersurat. Okay. PIBG dijadikan platform oleh pihak luar untuk melaksanakan sebarang aktiviti yang memberikan faedah kepada sekolah. Ini bukan isi tersurat. Okay, selain itu, ini merupakan penanda wacana yang menunjukkan isi seterusnya. Okay, jadi isi tersurat yang seterusnya ialah pihak PIBG juga boleh membantu untuk menyelesaikan masalah ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan tindakan segelintir guru. Selari dengan perlembagaannya, PIBG boleh bertindak untuk melengkapkan prasarana. Ini merupakan isi tersurat yang seterusnya. Okey, mari kita highlight. PIBG boleh bertindak untuk melengkapkan prasarana fizikal sekolah seperti penyediaan akses jalur lebar, perpustakaan yang lengkap. Okey, seperti penyediaan, semua itu ialah huraian. Kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat ya. Okey, perpustakaan yang lengkap dan kemudahan sukan yang berkualiti. Okay, bagi meningkatkan pencapaian akademik pula, ini merupakan isi tersurat yang seterusnya. Okay, PIBG boleh menubuhkan tabung pendidikan untuk menambahkan sumber keuangan. Okay, setakat sini saja. Okay, yang lain ialah huraian ya. Kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat. Okay, yang dapat memberikan manfaat kepada warga sekolah. Okay, dalam hal ini, PIBG perlu merancang. Ini merupakan isi tersurat yang seterusnya. Okay, mari kita highlight. PIBG perlu merancang dan melaksanakan pelbagai program seperti aktiviti. Seperti itu ialah huraian, kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat ya. Okay, seperti aktiviti amal dan mendapatkan sumbangan daripada pihak tertentu. Okay, malah ini merupakan isi tersurat yang seterusnya. Okay, mari kita highlight ya. Pihak PIBG juga dapat membantu dalam menjayakan sesuatu program yang dirancang. Okey, setakat di sini saja ya.
Okey, oleh pihak sekolah tu ialah huraian, kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat ya. Okey, oleh pihak sekolah dengan melibatkan diri secara langsung dalam semua program. Okey, PIBG juga boleh, ini merupakan isi tersurat yang seterusnya. Okey, PIBG juga boleh bertindak sebagai penganjur aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Okey, setakat di sini saja ya. Okey, dengan mengadakan itu merupakan huraian, kita tidak perlu tulis dalam isi tersurat. Okey. Dengan mengadakan hari kerjaya, forum perdana dan pemeriksaan kesihatan. Namun demikian, terdapat setengah ahli PIBG, khususnya ibu bapa, tidak memberikan kerjasama terhadap aktiviti-aktiviti tersebut. Okey? Dan kemudian kita lihat kesimpulannya sama ada isi tersurat ke tidak ya. Sesungguhnya, PIBG dapat membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, sasia dan core kurikulum dengan mengambil langkah yang konkret serta metod pragmatik. Ini bukan isi tersurat ya. Okey, hal ini demikian kerana kejayaan dalam membangunkan modal insan bukan hanya terletak pada bahu pihak sekolah maupun pihak kerajaan, tetapi turut didukung oleh ibu bapa. Oleh itu, usahlah kita memandang enteng akan kewibawaan PIBG. Okey, jadi di sini dalam kesimpulan tiada isi tersurat. Dalam pendahuluan, kita perlu mula dengan rumusan membincangkan tugasan 1 dan tugasan 2. Jadi, tugasan 1 ialah tanggungjawab persatuan ibu bapa dan guru PIBG. Jadi, cikgu dah tukar perkataan peranan menggunakan sinonim menjadi tanggungjawab. Okey? Dan tugasan 2 ialah cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Yang ini kita hanya perlu saling bola-bola saja daripada arahan ke nak soalan. Okey, cikgu dah senaraikan di sini isi tersurat, semua isi tersurat yang kita dah bincang tadi. Okey, dan kita hanya perlu pilih 6 isi sahaja. Okey, jika boleh pilih 6 isi yang terpendek ya. Okey, supaya rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, cikgu pilih isi tersurat yang pertama. Okey, PIBG berfungsi sebagai wahana yang membolehkan ahli berkongsi maklumat. Okey, cikgu juga pilih isi kedua. Pihak PIBG perlu mengadakan program-program yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru. Dan cikgu juga pilih isi ketiga. Okay, PIBG juga dapat merapatkan hubungan sesama ibu bapa demi kebajikan anak-anak mereka. Dan cikgu juga pilih isi keempat. Okay, PIBG juga boleh menjadi perantara pihak tertentu dengan pihak sekolah. Dan cikgu pilih isi keenam. Okay, PIBG boleh bertindak untuk melengkapkan prasarana fizikal sekolah. Dan cikgu pilih isi ke-8, PIBG perlu merancang dan melaksanakan pelbagai program. Jadi di sini cikgu dah pilih 6 isi tersurat, dan setiap isi membawa markah sebanyak 2 markah. Selepas kita sudah cari isi tersurat, kita cuba fikirkan isi-isi tersirat pula. Isi-isi tersirat adalah tentang cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Okey, jadi di sini cikgu dah senaraikan isi-isi tersirat yang sesuai. Yang pertama, mewujudkan biro kumpulan sokongan ibu bapa. Kedua, pihak sekolah perlu mempelbagaikan aktiviti yang menjurus ke arah penglibatan ibu bapa. Ketiga, ibu bapa perlu mempunyai kesedaran tentang peranan mereka di sekolah. Yang keempat, penyebaran maklumat antara pihak sekolah dan ibu bapa melalui media sosial. Kelima, saranan ibu bapa merupakan inisiatif bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dan pihak sekolah. Yang keenam, memupuk hubungan erat dalam kalangan ahli persatuan dengan warga sekolah. Ketujuh, ibu bapa perlu memahami bahawa PIBG ditubuhkan untuk menghubungkan ibu bapa, guru dan sekolah. Jadi di sini cikgu pilih 2 isi sahaja, iaitu isi pertama dan isi kedua. Isi pertama ialah mewujudkan biro kumpulan sokongan ibu bapa. Dan kedua, pihak sekolah perlu mempelbagaikan aktiviti yang menjurus ke arah penglibatan ibu bapa. Jadi di sini cikgu pilih 2 isi, setiap isi membawa 2 markah ya. Dan bahagian ini jumlah markah bagi isi tersirat ialah 4 markah. Mari kita lihat bahagian penutup. Bagi bahagian penutup kita mesti mula dengan kesimpulannya. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah bergiat aktif dalam persatuan ibu bapa dan guru supaya kecemerlangan anak-anak dapat dicapai. Mari kita lihat jawapan rumusan yang lengkap. Dalam rumusan, kita perlu tulis dalam 4 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, kita mesti mula dengan petikan membincangkan tugasan 1 dan tugasan 2. Kemudian perenggan kedua, kita mesti mula dengan antara.
Okey, itu merupakan isi-isi tersurat. Untuk menulis isi-isi tersurat yang seterusnya, kita guna penanda wacana. Okey, seperti selain itu, seterusnya, tambahan pula, lebih-lebih lagi dan akhir sekali. Okey, manakala untuk perenggan ketiga, okey, yang merupakan isi-isi tersirat, kita mula perenggan dengan antara. Okey, dan kemudian untuk bahagian penutup, kita mula dengan kesimpulannya. Okey, mari kita baca jawapan rumusan yang lengkap. Rumusan membincangkan tanggungjawab Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Antara peranan PIBG adalah berfungsi sebagai wahana yang membolehkan ahli berkongsi maklumat. Selain itu, pihak PIBG perlu mengadakan program-program yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru. Seterusnya, PIBG juga dapat merapatkan hubungan sesama ibu bapa demi kebajikan anak-anak mereka. Tambahan pula, PIBG juga boleh menjadi perantara pihak tertentu dengan pihak sekolah. Lebih-lebih lagi, PIBG boleh bertindak untuk melengkapkan prasarana fizikal sekolah. Akhir sekali, PIBG perlu merancang dan melaksanakan pelbagai program. Antara cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG adalah dengan mewujudkan Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa. Selain itu, pihak sekolah perlu mempelbagaikan aktiviti yang menjurus ke arah pelibatan ibu bapa. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah bergiat aktif dalam persatuan ibu bapa dan guru supaya kecemerlangan anak-anak dapat dicapai. Okay, selepas kita sudah tulis rumusan lengkap, kita cuba semak ejaan dan tata bahasa. Okay, dan juga tanda baca. Dan kemudian kira berapa patah perkataan dan tulis di bawah dalam kurungan. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video cikgu bermanfaat untuk semua pelajar dan dapat membantu untuk skor A+ dalam SPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!